Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kejap lagi kita mulakan kuliah kita insyaAllah biiznillah. Saya cuba paste dulu alamat-alamat ni pada kawan-kawan ni yang nak tahu di mana. InsyaAllah. Semua sihat Alhamdulillah. Waalaikumsalam Hajar Jamilah Salim. Waalaikumsalam Puan Nuraini Ali. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Altamis Furqan. Oh, nama hebat-hebat kan. Okey, alhamdulillah kita bersyukur biiznillah Allah Taala panjangkan usia kita. Kita ada seminit lagi untuk mulakan kuliah kita. Kita bagi kawan-kawan kita masuk dulu. Kawan-kawan kita yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan kepada kita semua pada hari ini. Allah Taala rahmati kita, berkati kita. InsyaAllah. Seminit lagi kita akan mulakan. Kita mula tepat pada pukul 9 sebagaimana yang dijanjikan. InsyaAllah Sampai itu kalau ada sebarang soalan yang mana saya boleh jawab, InsyaAllah saya akan jawab. Yang tak mampu jawab kita akan KRV dulu. Kita akan share dan kita akan maklumkan dalam grup WhatsApp jawapan-jawapan dia insyaAllah. Jadi saya dengar cerita insyaAllah kita akan dapat face to face ni tak lama lagi dengan ceritanya minggu depan, tapi mungkin 2 minggu lagi. Paling lambat pun insyaAllah pada awal Oktober katanya kita dah boleh berjumpa insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Sanariah, Hajar Samad Sanariah. Itulah kata-kata hikmah tu, boleh kongsi kot insyaAllah. Nanti saya cuba share dalam grup ni pula kata-kata hikmah ni. Kalam hikmah yang terpilih pada pagi ni. Ada saya share tu kan. Ni bagi yang orang yang tak ada grup dalam ni. Itu boleh tengok. Saya akan bantu kita share dalam ni maksud dia. Okey, ni antara dalam pagi ni. Saya copy paste sikit masuk dalam grup masuk dalam kita punya ni. Ya, Waalaikumsalam Puan Nida. Waalaikumsalam Hajar. Okey. Baiklah, dah pukul 9. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah Tauhid Tafaqquh Fiddin dengan istighfar dan suratul Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dikasihi para peserta ataupun pelajar Tafaqquh Fiddin bagi subjek tauhid dan kitab Aqidatul Najin. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung kembali muka surat 330. Saya akan ambil sikit lah yang sebelum ni, sebelum kita mulakan tu. Jadi kita berhenti muka surat 330, kita akan ambil atas zuhud tu sebelum kita teruskan yang lain-lain lah. InsyaAllah di akhir kitab ni kita banyak lebih pada sifat-sifat yang akhlak lah, yang membentengi diri kita ni, supaya kita ni berilmu, beramal dan berakhlak. Berilmu, Alhamdulillah, syukur. Beramal, ada ilmu dengan amal. Sebab ilmu tanpa amal sia-sia saja. Tapi kalau amal pun, kalau riak pun tak guna. Sebab itulah ada unsur akhlak. Ilmu, amal, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Tasawuf kan, akhlak. Jadi itulah insyaAllah pada pagi ni kita akan tengok sambungan pada minggu lepas. Baik, seperti mana saya maklumkan, ada dengar ura-ura mengatakan kita akan dapat melakukan kelas kuliah maghrib dan kuliah subuh, kuliah duha, dan insyaAllah lah kelas tafaqquh pun boleh lah akan diadakan secara face to face tidak lama lagi. Tak tahulah bila, tapi paling lambat pun dikatakan awal Oktober. Jadi kita marilah sama-sama doa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kerahmatan, keberkatan dan kemaghfiratan, dan dapat kita mengadakan kelas kembali face to face. Lama dah tak rasa masakan-masakan
makan-makan pagi-pagi kita buat tu kan. Lama dah tak makan ni. Lepas ni boleh makan-makan lagi, insya-Allah berjumpa dengan patuhi SOP yang ketat lah, insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam ya Puan Hajiah Rokiah, Puan Azizah, alhamdulillah, tahniah semua sihat-sihat belaka Mudah-mudahan taklah berkati. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di antara zuhud lagi, kita ambil yang atas sekali muka surat atas tu. Di antara zuhud lagi ialah kita sebelum ni dah bincang makna zuhud kan. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan boleh dapat cuba tulis sikit tak. Zuhud mengikut pandangan ulama. Dulu kita ingat zuhud satu makna je, zuhud punya banyak makna. Jadi rangkuman makna tu akan kita dapat kepahaman yang baik. Inilah zuhud yang sebenarnya. Jangan salah faham tentang zuhud. Zuhud dunia maknanya. Baik, di antara zuhud lagi ialah al-faqru, dia kata. Di antara sifat zuhud lagi maksud dia al-faqru, iaitu iftiqar atau berhajat kepada Allah. Iftiqar. Al-faqru kita fakir makna berhajat kepada Allah. Iftiqar ila Allah selama-lamanya. Kita tengok atas yang tulang balik. Kita berhajat kepada Allah Taala selama-lamanya. Ingat. Jangan kita hajat masa susah je kan. Setengah orang tu dia kata ya Allah, ustaz saya berhajat sangat ni. Minta Allah Taala bantu saja. Biasanya kita akan ungkap waktu kita susah tak. Waktu kita senang kita lupa. Waktu kita senang kita ingat kita. Kita lupa waktu senang kita lupa Allah. Tu kan. Waktu susah kita ingat Allah, itu perkara biasa. Tapi perkara luar biasa waktu senang dan susah ingat Allah. Ya. Tak dapat pun alhamdulillah, dapat pun alhamdulillah. Kan? Covid naik pun kes alhamdulillah, Covid turun pun alhamdulillah. Kan? Dia sama je. Sebab apa? Dia tahu semuanya atas perancangan Allah Taala. Semuanya telah ditakdirkan, kata ulama. Janganlah risau kata, semuanya telah ditakdirkan. Kita ni berjalan mengikut biasa je. Tunaikanlah kewajipan kita. Buatlah apa. Sebab semuanya telah Tuhan tentukan. Cuma kita tak tahu, kita kena ikut apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang datang oleh Nabi, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Yang lain kita ikut je perjalanan hidup kita dengan ketaatan kepada Allah SWT. Baik. Ya betul. Ahmad Najami betul sambungan balik atas tu pada zuhud. Pada zuhud. 330. Sambungan dia betul. Okey, waalaikumsalam ya Hajiah Rusnani. Baik, kemudian okey baik. Berhajat pada Allah Taala selama-lamanya tanpa mahukan dunia dengan segala perhiasannya. Berhajat kepada Allah Taala tanpa kita terpesona dengan dunia dan perhiasannya. Kemuliaannya, kebesarannya agar tidak mencacatkan suluknya. Suluk ni maknanya munajat daripada Allah Taala tidak cacat. Kan? Dengan dirasa dia tahu yang mulianya Allah Taala, yang besarnya Allah Taala. Aku ni hanya manusia biasa. Betullah kita dilarang bersifat sombong. Jangan sombong. Antara ciri orang yang sombong apa? Antara ciri orang sombong, dia susah untuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik rumah, masuk rumah, senyap aje kan. Pandang senyap aje. Senyum masuk rumah tapi tak beri salam. Yang disuruh adalah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu yang penting. Baik, dia bersungguh-sungguh memutuskan hubungan dengan dunia dan tidak berhajat pada sesuatu pun dari dunia, tapi tujuannya ialah untuk sampai kepada Allah semata-mata. Dunia yang dia buat ni semata-mata untuk sampai kepada Allah. Dia maksud dia maknanya bersungguh memutuskan hubungan dengan dunia ni bukan maknanya tinggal dunia, tidak. Memutuskan hubungan dunia ni maknanya tidak merasa dunia itu selama-lamanya. Bahkan apa saja benda yang dunia membawa ke akhirat, dikejarnya. Dunia mazratul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam kan, ladang akhirat. Ada sebut dunia ni jambatan kan. Jadi dunia yang baik, dunia yang kita sampai ke akhirat kan. Kita hidup dunia, kita makan, kita minum yang halal, kita bersedekah, kita bantu orang. Itu dunia-dunia yang kita dambakan, bukan yang dunia-dunia yang melalaikan, yang menyebabkan kita engkar pada Allah Taala. Macam orang
Semalam saya ada pergi kedai gunting rambut lah, bawa anak gunting rambut. Kita tengok kedai gunting rambut tu macam mana kan, dia punya penampilan kan, akhlaki je lah kan. Ada kedai gunting rambut dia pasang nasyid, dia pasang Al-Quran. Tapi ada kedai rambut, gunting rambut dia pasang lagu-lagu rock kan, lagu-lagu yang tahu benda-benda mana tak tahu. Di situ nampak. Jadi macam mana dunia berniaga juga kan, berniaga kan Allah. Tapi dia tahu dalam masa niaga tu nak jadikan perniagaan tu ibadat, buka lagu-lagu nasyid, buka lagu-lagu yang ayat Al-Quran yang mengingati Allah Taala. Tapi nak buka, kita boleh ada pilihan lah. Patutlah kita ada pilihan. Walaupun tak Allah tetapkan semuanya perjalanan hidup kita ni, tapi kita diberi pilihan. Jadi kita pilihlah yang mana yang Allah redha. Tu penting ada ilmu tu. Jangan pilih yang mana yang Tuhan tidak redha, ya. Contoh yang saya cerita dah, ataupun kedai-kedai Shell lah. Kedai-kedai kita pergi kedai-kedai isi minyak kereta tak, kedai-kedai Shell ni, kedai-kedai Petron kan, masuk kios-kios dia tu, ya. Jadi tengok, ada yang pasang lagu-lagu, ada yang pasang tak pasang lagu. Maknanya corak hidup. Yang saya cerita minggu lepas kan, ada kawan saya tu dia menjual alat-alat gym tu kan. Tapi dia terfikir, dia kata, "Ustaz, saya jual-jual alat yang treadmill semua tu kan, jalan jogging tu." Tapi saya terfikir pula, saya gunakan gambar-gambar orang yang tidak menutup aurat dalam mempromosikan dia punya alat jualan ni. Dia terfikir, betul tak Ustaz? Boleh ke macam tu? Mana kan? Sebab gambar tu menandakan aurat kan. Dia terfikir. Nampak, itu maknanya Allah Ta'ala ni kalau dia beri kita hidayah, dia akan ilhamkan kita fikir-fikir benda baik. Kita pilih, aku ni buat kerja baik kan, nak jadikan kerja sebagai ibadah kan. Jadi adakah ibadah itu? Itu persoalan ni. Maka dia tanya saya lah. Saya kata, Ustaz kata, saya rasa kalau boleh jadikanlah kerja kita sebagai ibadah. Antaranya lah pastikan apa saja yang kita buat itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kan, macam kita belajar ni lah, syariat Allah. Kalau bertentangan, kita bimbang tak dapat pahala, pahala ibadah tu kan. Jadi betternya carilah gambar yang menutup aurat kan. Promosi juga tapi tutup aurat kan. Dia pun setujulah kan tu kan. Itu baguslah, alhamdulillah. Tu maknanya begitulah tuan-tuan kan. Kita ada kedai, ada perniagaan, kita jadikan perniagaan tu perniagaan yang Tuhan redha. Sebab hidup kita ni tidak ada makna kan. Yang saya share kata-kata hikmah tadi kan. Apa dia kata? Ulang balik kata hikmah. Tiada kesudahan yang bahagikan seorang Muslim melainkan satu sahaja, iaitu siapa yang meninggal dunia dan Allah Ta'ala redha padanya. Ya Allah, kami memohon redha-Mu dan syurga-Mu. Kan cantik kan? Maknanya tak ada benda yang bahagikan kita ni melainkan bila kita meninggal dunia ni, Allah redha. Adakah Allah redha bila kita buat benda maksiat? Kan, benda-benda yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun kita diberi solution dia, iaitu kita boleh bertaubat kan, menyesal, bertaubat, maka Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Astaghfirullahalazim. Nabi bersabda, siapa yang bertaubat seperti orang yang tidak melakukan dosa. Apa dia punya mafhum dia, lupa dah. Maknanya kalau orang tu berhajat nak bertaubat, Allah Ta'ala pasti akan terima. Maknanya orang yang bertaubat seperti orang tidak melakukan dosa. Ataibu minadz dzambi kama la dzambalah. Ataibu, orang yang bertaubat, minadz dzambi, daripada dosa, kaman, seperti orang yang la dzambalah, tidak ada dosa. Jadi pintu taubat sentiasa terbuka. Baik, insya-Allah. Okey, saya share sikit lah, lupa. Patutnya sharekanlah hikmah dulu pagi ni. Itulah terlaju sangat dah. Okey, saya nak share yang kedua tu kan. Kata-kata Ustaz Mak Desa tu. Ustaz Mak Isa, Deraman tu tengok. Cuba buka sekejap. Nanti saya baca kan. Saya yang akhlak tu. Saya lupa pula pagi ni, cepat lah. Okey. Ni Mak Isa Deraman ni ada share dalam WhatsApp dia. Dia kata, saya ada share dalam WhatsApp TFD kan. Cuba tengok. Anak-anak kamu sebelum diwarisi harta kamu, dia akan mewarisi akhlak kamu. Anak-anak kamu, dia kata, anak-anak kita ni sebelum diwarisi harta kita ni, dia akan mewarisi akhlak kita. Maka perelokkanlah akhlak kamu supaya anak-anak kamu kaya dengan akhlak kamu.
Mana kita kata perelokkan akhlak kita supaya anak kita ni kaya dengan akhlak yang baik. Kami di Masjid Lama Mata Badak ni, saya satu hari ni saya ada bagi tazkirah ringkas lah, ringkas. Sebab tazkirah panjang tak boleh sekarang ni kan, bagi ringkas lah. Antaranya saya galakkan jemaah supaya bawa anak ke masjid kan. Mungkin minggu mungkin hari lain dia ada kelas kan, dia nak bersedia kelas, tapi hari ni satu ahad ni cuti, dan minggu depan ni minggu cuti kan. Apa kata maknanya kita ajak anak-anak, maka Ustaz Draman kata, Ustaz Maisa Draman kata, anak-anak kita ni dia akan tengok akhlak kita, dia akan waris akhlak kita. Sewaktu dia kaya dengan akhlak kamu, dia tak perlukan harta kamu. Rupanya kalau dia kaya dengan akhlak kita, dengan akhlak baik lah, maka tak perlukan harta kamu. Dia boleh cari lebih banyak daripada kamu. Dia jadi kaya daripada kita lagi, boleh cari. Dia boleh cari lebih banyak. Tetapi waktu dia miskin dari akhlak kamu, banyak bagaimanapun harta yang kamu tinggal tak akan cukup. Tapi kalau dia miskin akhlak kata, harta banyak tinggal harta pun 1 juta 2 juta pun tak akan cukup. Dia tak akan bersyukur pun dan tidak berfikir nak berterima kasih. Nampak tuan, anak-anak yang tak soleh ni, dia tak bersyukur, dia tak berterima kasih. Seorang ayah, seorang ibu akan mewarisi akhlaknya, maka perelokkanlah akhlak kita di hadapan anak-anak. Jadi pentingnya kita kaya akhlak. Anak-anak akan tengok, itulah akhlak. Antaranya saya sarankan akhlak kita pergi ke masjid lah yang apa ni, sahabat-sahabat kita buat kan. Di masjid, selalu pergi masjid. Ustaz Asri, Encik Asri selalu pergi masjid. Afzal kan, Ustaz Afzal lagi, Ustaz Saleh lagi lah. Mana kan, kawan-kawan yang pergi semayang, Encik Bakar pun pergi semayang kan. Mana rupanya kita baiki, kita berikan akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Jadi insya-Allah dia akan tengok, dia akan lihat, dia akan dia buat. InsyaAllah, biiznillah. Bila dia kaya dengan akhlak, maka dia boleh cari harta banyak lagi. Tapi kalau dia miskin dengan akhlak, harta banyak macam mana pun tertinggal, akan habis begitu saja. Jadi buatlah akhlak yang terbaik supaya dicontohi oleh anak-anak kita. Baik. Okey, habis yang tu apa ni, pergi semula pula balik belakang, tak apalah Okey, baik. Seterusnya sambung tadi balik lidahnya tidak memuji dan tidak mencela kerana mandang semua itu dari Allah, kecuali yang mana syarak suruh cela. Dan lidahnya dia kata sini, lidah kita lah tidak akan memuji dan mencela kerana mandang semua dari Allah. Maknanya kita tak akan mudah peras, mudah kecewa, sebab kita pandang semua datang dari Allah. Dan semua datang dari Allah. Tadi ada kalau dengar tazkirah daripada Hakim dari kamp kita tadi yang dia ambil hari semalam tu, hari Jumaat baru ni, tentang tazkirah pagi Jumaat tu kan. Ada Ustaz Radi cerita kan, anak dia dapat 11A kan dalam SPM. Tiba kawan dia kata, kau dapat 11A, dia kata kan, tapi berapa subjek yang kau dapat A+? Ada je orang tak kena senang tak. 11A tu pun bagus dah. Tapi ada orang tanya, ada orang pelekehkan lagi, 11A je, tak ada A+. Jadi sebenarnya kita dengar tu biasa je sebabnya kita ni sebenarnya dapat A ke tak dapat A pun sama je maknanya kita dah usaha apa semua tu. Maknanya itu datang daripada Allah Ta'ala. Tidak ada benda penting pun dekat situ Jadi patutnya syukurlah kan. Bukan petikaikan dapat, orang memang dapat tu kan. Sebab tu datang daripada Allah, kita terima je. Baik. Okey, dan tidak mencela kecuali yang mana syarak suruh cela. Yang mana syarak suruh cela, suruh benci, suruh tak suka, yang itulah kita tak suka, yang kita buat. Yang mana syarak suruh kita puji, kita kena puji. Maknanya kan. Baik. Ketika ia mencela kerana syarak. Bila dia cela kerana syarak. Contohnya orang menghina Islam kan, kita cela dia, kita maki dia. Sebab Islam tak boleh kita mendiamkan diri. Bila orang hina Islam, kita akan bangkit membela. Itu masuk dia lah. Maknanya tak boleh tunduk, tak boleh kita tak apalah, biarlah. Ada masa-masa yang syarak suruh pertahankan. Macam orang nak serang kawan keluarga kita kan, ataupun orang nak buat khianat, kita kena pertahankan. Sebab itulah ada hadis yang kata orang yang mempertahankan keluarga dia dan mati kerana mempertahankan keluarga dia, itu dikira mati yang baik kan, husnul khatimah. Kenapa? Mempertahankan keluarga
tanggungjawab seorang suami maknanya. Baik, itu jadi apa yang berlaku tu dia tahu, semuanya kena Allah. Jadi dia tidak kan macam yang saya cerita lah orang maki Covid tu kan. Pergi mampuslah Covid. Itu kan tak bagus. Sebab dia tak faham. Kalau dia faham Covid pun antara makhluk Allah yang Allah Ta'ala datang ke ujian untuk kita. Jadi bila berlaku kita kena terima. Dan ada sahabat yang kena Covid, dia sihat, alhamdulillah. Ada sahabat yang kena Covid, dia meninggal dunia, alhamdulillah juga. Kan? Kita doakan dia kebaikan. Kalau dia sabar dapat pahala. Sebab di belakang semua itu adalah perancangan-perancangan Allah Ta'ala yang kita tak jangka oleh akal fikiran kita yang sangat-sangat kecil ini. Baik, setengah ulama berkata dunia itu di belakang, iaitu yang ditinggalkan. Setengah ulama kata dunia itu di belakang, yang kita tinggalkan. Dan akhirat pula di hadapan, iaitu yang akan ditemui kelak dengan segala ahwalnya. Jadi dunia yang disuruh tinggal itu dunia ke belakang. Menyebabkan kita lari pada Allah. Kan? Lambat pergi semayang, lambat baca Quran, tak semayang, tinggal semayang kadang-kadang. Itu dunia-dunia yang ke belakang. Dunia yang baik ini dunia yang menuju ke akhirat. Kan? Beribadat, solat, berniaga kerana Allah Ta'ala, bantu orang miskin. Kan? Jadi orang yang terbaik, khairun nas, anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang beri manfaat pada manusia yang lain. Itu yang baik. Itu. Akhirat di hadapan iaitu yang akan ditemui kelak dan segala ahwalnya. Adalah aneh seorang itu menghadap ke belakang, iaitu mengambil dunia, dan belakangkan yang di hadapan, iaitu meninggalkan amalan dan ibadat yang menjamin kehidupannya di akhirat. Pelik lah. Maksudnya dalam konteks ibadat kan. Pelik lah orang tak nak semayang. Tak nak semayang, tak nak bersedekah, tak nak bayar zakat, tak nak pergi haji, pergi umrah. Nak apa dia nak? Dia nak makan je contohnya. Dia nak kerja je. Dia terlupa perkara asas dalam fardu ain yang kena buat. Tak nak pergi surau dengan tazkirah, tak nak. Dia tahu pagi-pagi bangun tidur, start kereta, kerja. Balikkan tidur, kerja. Memang ada gitu tuan-tuan. Itu maknanya dunia yang ke belakang. Dia meninggalkan dunia yang ke depan, itu akhirat, dia tinggalkan. Ibadat yang menjamin akhiratnya dia tinggalkan. Kerja tak jamin akhirat tuan-tuan, kerja. Kerja. Apa yang jamin akhirat? Yang jamin akhirat ibadah. Amat ibadah. Kalau kita kerja tak semayang, kerja pun tak jadi ibadah. Baik, itu dia. Itu dia zuhud yang kita panggil tadi, iftiqar ila Allah kan. Kita berhajat pada Allah. Antara zuhud lagi ialah tawaduk. Antara daripada zuhud lagi dia kata tawaduk, iaitu merendahkan diri sekadar tidak dicela oleh syarak. Rendahkan diri tapi jangan sampai dicela oleh syarak. Contohnya apa? Contohnya minta sedekah. Minta sedekah tak nak kerja contohnya. Padahal dia sihat. Itu dicela oleh syarak lah. Kan? Yang disayang oleh syarak, yang dipuja syarak, bekerja dengan tangan sendiri. Kan? Bekerja dengan asyik usahanya sendiri, ya, berniaga. Kan? Betul orang berniaga tu dia tak tahu kan berapa dia akan dapat setiap hari tu. Kan? Mungkin hari ni banyak, hari esok sikit. Sentiasa dia berharap, bergantung pada Allah. Dan dia nampak Allah Ta'ala bagi tu. Ada masa Allah Ta'ala bagi banyak. Banding orang kerja menggaji ni, masuk 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, belas-belas ribu masuk bulan-bulan. Jadi itu yang dipuji. Tapi yang dicela oleh syarak, meminta-minta, meminta-minta, ataupun minta-minta yang berlebih-lebihan minta. Dah dapat nak lagi. Baik, alhamdulillah. Okey, itu Okey, jadi kita rehat sekejap. Tengok ada soalan tak? Masya-Allah, terkesan pesan tuan guru hari ni. Ya, tuan guru. Mak Isa Deraman betul. Alhamdulillah. Okey, kalau ada soalan boleh letak dalam tu Saya akan baca insya-Allah. Mana boleh jawab. Alhamdulillah. Berapa orang dah ajar Jamilah yang masuk ni? 33 orang 33 viewers. Komen 17. Okeylah. Alhamdulillah lah. Okey, kita sambung lagi sikit. Okey. Di antaranya lagi, di antara zuhud lagi. Ada 3 dah zuhud kan? Zuhud pertama tadi al-faqru, zuhud yang kedua tadi tawaduk.
Dan zul yang ketiga ni, berkecukupan, iaitu tidak menuntut dari makhluk kerana melakukan suatu kebaikan kepada mereka. Kerana ia tahu bahawa kebaikan dan kejahatan itu dari makhluk ciptaan Allah Ta'ala, seperti firman Allah, khalaqakum wa ma ta'malun. Baik, di antaranya lagi dia kata zuhud itu ialah berkecukupan, rasa cukup, qanaah, iaitu tidak menuntut daripada makhluk, tidak minta daripada makhluk kerana melakukan kebaikan kepada mereka. Kita buat baik tu kita minta pula upah. Contohnya kan. Kita tak minta. Kan? Kita buat kereta kadang-kadang tuan, kita bagi orang lalu lah. Nampak masih simpang. Kereta banyak, kita bagi kelip lampu, kita bagi dia jalan. Itu kebaikan tu, kebaikan. Tapi dia tidak menuntut upah kebaikan tu. Bagi dia okey, tak ada masalah kan. Maknanya dia buat itu kerana Allah kan. Kerana ia tahu bahawa kebaikan dan kejahatan itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sebenarnya kebaikan tu, keburukan tu makhluk juga. Maknanya dia boleh buat baik itu pun atas izin Allah. Jadi kebaikan tu pun makhluk Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Safat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, Allah lah yang menjadi apa yang kamu amalkan tu. Kalau kebaikan ni kamu amal, kebaikan tu pun datang dari Allah Ta'ala sebenarnya. Bukan daripada diri kita, daripada Allah. Kan? Kadang-kadang kita buat kebaikan, kita rasa dari kita tak? Gitu aku ni baik juga. Ni contohnya. Terasa dia baik. Kan? Kenapa baik? Aku bagi sedekah sama masjid. Kan? Pergi sekali masjid, pergi RM2, 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 RM3. Subuh-subuh pergi lah, sedekah subuh. Kita pun rasa baik. Itu bahaya. Itu bahaya. Sebab itulah ulama kata bila buat kebaikan, lupakan. Jangan ingat. Kan ada yang saya ceritakan, orang yang bagi sedekah kan, RM3,000, RM4,000, RM5,000 bagi sedekah RM1,000. Kata banyaklah bagi ni, saya kata ajar banyaklah ajar bagi ni. Ustaz, saya tak nak dengar macam tu. Maknanya tak nak dengar. Bagi saya, apa saya bagi tu saya lupa. Kita bagi lagi esok. Memberi kan, hidup, arti hidup dalam memberi. Arti hidup dalam memberi. Jadi lupakan apa kita beri, teruskan apa yang kita nak beri. Kan, maknanya ikut kemampuan kita lah, insya-Allah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Oleh itu, ia tidak melihat berhak menuntut balasan terhadap kebaikan yang dibuatnya. Dia tidak melihat berhak. Dia tak berhak rasa. Kalau orang nak bagi, bagilah. Kan? Dia rasa dia tak berhak nak beri dia menuntut. Tapi kalau nak bincang, boleh kan? Bincang. Tapi dia tak rasa dia tak rasa dia lah kan. Mana kita buat baik sikit tu untuk. Ada jenis orang kata kan. Dia kata, kalau ada sampul surat, laju sikit kata. Kalau ada sampul surat, laju sikit buat kerja. Kan? Kita pun, kita kena faham tuan-tuan lah. Walaupun, yelah contohnya orang mandi jenazah kan. Mandi jenazah dia buat kebaikan, betul lah dia buat kebaikan tu. Tapi dia, masa dia, kemahiran dia. Jadi kalau kita tanya dia, Tuan Haji berapa Tuan Haji nak bayar ni upah mandi ni, dia pun segan cakap tuan-tuan kan. Terpulang lah dia kata berapa nak bagi. Jangan bagi RM5, RM15. Tension orang tu. Cuba bagi mahal sikit, 100, 150 kan, 200. Orang mandikan jenazah mak kita, ayah kita kan. Kita tak mampu nak mandi. Kadang-kadang tengah malam. Jadi yelah tak berbaloi sangatlah. Memanglah kebajikan tu dia tak berhak menuntut. Kena faham juga. Memang dia tak berhak. Tapi kita ni, kita meraihkan dia, kesusahan dia, kepayahan dia, dan kita pun harus menggembirakan dia. Yang bagi RM5 tak gembira sangat masa bersemuran. Jadi mana kita gitu. Orang yang menerima, orang yang melakukan kebaikan, dia kena hati dia gitu, tak nak minta. Kan? Tapi orang yang mendapat kebaikan pada orang tu, dia kena faham pula. Hari ni macam mana, keadaan hari ni macam mana, masa yang diluangkan, kemahiran dia. Dia pun ada anak bini, tak ada kerja lain lah. Itulah kerja dia, pendapatan dia. Jadi kita bagi tu. Kita bagi tu yang terbaik lah. Yang terbalik, yang terbaik. Yang terkejut sangat kata, Ustaz, gali kubur dah 400 contohnya. Itulah. Hari ni kan. Lepas tu dah kita masuk khairat kematian. Masuk takaful kan. Sebab boleh bantu.
Bila kita perlukan duit tu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Okey, oleh itu dia tak melihat berhak menuntut balasan terhadap kebajikan yang dibuatnya. Kebajikan, dan dia tidak melihat patut mencela kejahatan kecuali mana yang syarak suruh cela, yang mana pada ketika itu dia melakukan celaan kerana disuruh syarak. Bila kita mencela marah, contohnya itu sebab kita disuruh oleh syarak. Anak tinggal semayang, kita kena beritahu dia jangan, dosa. Kita boleh marah dia. Anak tak pandai mengaji, kita boleh marah dia. Anak ponteng maknanya kelas. Itu yang dibenarkan syarak sebab kita apa? Mendidik dia. Tujuan mendidik, bukan mendera, mendidik. Masalah hari ni mendera pula kan. Memotong rokoknya ada lagi lah apa dia panggil penganiayaan pada anak kan. Penganiayaan, benda yang tak bagus. Tapi tu mungkin ada sebab-sebab ilmu agama ilmu. Kalau normal orang tak buat gitu kan. Orang tak buat menyeksa kan anak-anak ni. Itu mental. Masalah mental lah. Mungkin kena syabu, kena heroin kot jadi begitu. Baik, di antara zuhud lagi. Yang keempat dah masuk zuhud Ada zuhud lagi ialah syukur. Iaitu membulatkan hati muji Allah Ta'ala. Syukur, alhamdulillah. Bulatkan hati puji Allah. Alhamdulillah maksudnya apa? Segala pujian bagi Allah. Tadi bila kita sebut alhamdulillah tu, jangan sebut je alhamdulillah. Di hati kita, pujian milik Allah. Orang puji kita, alhamdulillah milik Allah. Bukan milik aku, milik Allah. Sebab yang kita buat pun Allah yang buat, Allah yang bagi. Kebaikan tu pun makhluk Allah yang Tuhan bagi kita. Nampak macam kita buat kan. Itu maksud dia. Baik, syukur itu membulatkan hati muji Allah Ta'ala dan melihat segala nikmat berada di lipatan bala. Nampak bila Allah Ta'ala uji kita dengan bala, di lipatan bala tu kita nampak nikmat. Nampak ni kena dengan COVID hari ni kan. Cerita-cerita COVID ni. Nampak nikmat di sebalik bala COVID. Apa dia tuan? Banyak kan benda lah. Kalau nak kira banyak. Kita bersama keluarga kan. Dapat gathering. Sembahyang berjemaah. Sama-sama buat majlis Yasin. Kan. Ada kawan-kawan saudara mara yang terkesan kan dengan COVID. Ada tak sihat, sakit. Kita jumpa dalam online. Kos penjimatan. Dulu kahwin RM10,000, sekarang ni RM400 je. Nampak? Itu hikmah dia. Hikmah COVID ni kita boleh melaksanakan apa yang Nabi suruh tentang apa ni, menjamu orang kan. Sekarang kita mampu. Nampak? Itu yang kadang-kadang saya nampak Allah Ta'ala nak ngajar kita sebenarnya kan. Supaya kita fikirlah. Dulu masa boleh semayang rapat-rapat, kita tak nak rapat. Enggang kita susah kita nak. Apa lagi maknanya dulu orang Ta'ala suruh pakai niqab perempuan kan. Yang tu supaya apa ni fitnah. Kita tak pakai kata. Betul kan, dia pakai mask belaka lah. Pakai niqab belaka lah. Kan orang tak nampak dalam muka kita. Jadi ada benda-benda yang saya nampak. Itulah dia kata apa tadi, melihat nikmat berada di lipatan bala. Maknanya hikmah bala lah. Hikmah wabak. Kan? Kita sembahyang hajat setiap hari kan sekarang ni kan. Sembahyang hajat, kita baca doa. Mana makin dekat kita pada Allah Ta'ala. Itu bagus. Dan banyak rahsia yang ditaruhkan dalam hati orang yang bersuci dari karat. Jadi banyak rahsia yang ditaruhkan ke dalam hati orang yang suci dari karat. Banyak hikmah, banyak nikmat. Okey. Banyak rahsia yang tak boleh beri dalam hati kita ni. Hati yang suci lah, hati yang berkat ni tak boleh bagi dia banyak hikmah. Banyak rahsia ditaruhkan pada hati orang yang suci dari karat. Kerana degupan hatinya berzikir pada Allah. Sebab apa? Setiap kali hati berdegup, itulah Allah, Allah, Allah. Jadi bersih hati dia tu. Bersih hati dia.
daripada perkara-perkara macam tu. Itulah alhamdulillah mana kan. Tadi itulah kelebihan kan, kelebihan. Jadi boleh memahami kan, betul lah Allah Taala. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, engkau berilah kami kepahaman yang mendalam dalam agama kan. Kita faham, mana kita faham kehidupan ni. Jadi kita takkan stres, takkan kecewa dengan kepahaman yang ada. Memang orang kata ada juga orang-orang yang baca Quran semayang stres juga kan, betul lah kan. Kadang tengok balik, check balik, sepatutnya semayang tu kena betul. Dia punya takbir dia, pencahayaan tangan, angkat tangan, rukuk sujud dia kan. Doa kena betul, niat dia kan, contohnya. Sebab itu yang Allah Ta'ala akan lihat. Okey, baik. Alhamdulillah, okey. Habis masuk 330 Kita masuk 331 934. Okey. Sama sikit lagi untuk sebab tu kita rehat insya-Allah. Okey, makna ajaib. Makna ajaib. 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 Kalau kita bahasa Melayu ni ajaib kan. Dalam bahasa Arab ajaibun. Perkara-perkara yang takjub kita. Perkara-perkara yang ajaib yang kita tengok pelaku perkara ni yang takjub. Ya, kita rasa macam terkejut lah. Ajaib. Ajaib bahasa Arab sebenarnya. Ajaib kan, ajaib. Makna ajaibu ialah karamah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Seperti menjadikan hartanya berkat. Ni ajaib. Perkara ajaib itu ialah karamah, kemuliaan. Karamah ni mulia, Allah Ta'ala mulia. Kalau mukjizat Allah Ta'ala bagi pada Nabi kan. Karamah ni Allah Ta'ala bagi orang yang beramal soleh. Yang orang yang alim orang yang hebat amalan dia. Jadi karamah kan. Apa karamah ni benda yang pelik juga kan. Tapi dia bukan Nabi dia bukan macam mukjizat. Tapi Allah Ta'ala bagi juga karamah. Contoh karamah pernah berlaku zaman Umar dulu. Ketika Amru al-As menjadi qadi, gubernur di Mesir, antara kepercayaan karut orang Mesir ni, dia percaya Sungai Nil tu. Sungai Nil tu dia takkan mengalir sehinggalah dikorbankan seorang wanita, perempuan. Maknanya dibunuh, dicampakkan dalam sungai tu. Baru Nil tu akan mengalir. Ni kepercayaan zaman dulu maknanya. Syaitan lah kan. Belakangnya syaitan lah. Syaitan nak buat gitu kan. Maknanya dia macam untuk korban lah. Sungai Nil untuk korban. Baik, jadi Amr al-As cerita pada Umar al-Khattab kata. Umar kata, ada berlaku kes macam ni di Mesir. Itu Sungai Nil tak nak mengalir. Sungai Nil. Sungai Nil tak nak mengalir. Sebab apa? Tak ada lagi perempuan yang dikorbankan. Di kepercayaan gitu. Kan? Macam Mandi Safar kan, orang percaya pada Mandi Safar kan. Mandi Safar, Mandi tolak bala semua tu lah. Kadang-kadang bahaya juga pinggiran macam tu jadi kena refer pada asatizah Ustaz. Jadi Umar tadi bila dengar yang tu, apa Umar buat? Umar ni dia dapat idea. Dia tulis surat pada Nil. Saya dah cerita dah sini lah. Cerita sekali lagi lah, kita ulang lagi mana kan. Biasalah kita berulang-ulang semua. Okey. Umar pun tulis surat pada Nil. Nil tu sungai, kan? Sungai Nil kan. Dia panggil Nil. Okey, Umar kata daripada Umar kepada Sungai Nil. Duduk Umar kan. Daripada Umar kepada Sungai Nil. Itu dia tu intro depan. Macam kita lawat surat resmi kan. Kepada sekian-sekian. Wahai Nil, dia kata, sekiranya kamu mengalir sebab kamu nak mengalir, maka jangan mengalir. Kalau kamu nak mengalir air kamu tu, disebabkan kamu nak mengalir, jangan mengalir. Tak payah mengalir. Tapi kalau kamu mengalir disebabkan Allah Ta'ala perintah kamu mengalir, maka mengalirlah kamu. Umar hebat dia. Kalau kamu mengalir itu sebab kerana Allah suruh, buat. Kalau Tuhan tak suruh, jangan buat. Kan maknanya. Jadi surat tu tuan sampai di Amr al-As, Umar kata surat tu kau campak dalam sungai ni. Maksud ni tak mengalir kan, maknanya tak ada kering. Umar pun Amr al-As pun campak dalam sungai ni. Lepas campak
tenggelamnya, maknanya jatuhnya surat tu ke sungai Nil tu, maka Nil pun mengalir dengan lajunya. Itulah dia karamah kan. Karamah. Banyak orang yang baca kan, orang alim. Karamah dia. Itu orang kata tu karamah yang menyebabkan sungai Nil tu mengalir kan, dengan lajunya. Dengan karamah yang Tuhan bagi pada Ali pada masa tu, Umar pada tu sebagai Amirul Mukminin. Sebab itulah Amirul Mukminin ni ataupun sultan setengah negeri dan negara tu, dia ada dia punya tu hebah dia tu. Kalau dia berdoa lagi power sebenarnya kan. Kan. Kalau sultan sendiri, agung sendiri berdoa lagilah Allah Taala, sebab dia pentadbir, dia sultan. Yang ada kuasa. Allah Taala bagi dia kuasa. Macam yang kahwinkan wali-wali hakim ni kan. Wali hakim yang lantik ni, wali segala wali, sultan. Sultan ni ada, Allah Ta'ala bagi dia kuasa untuk menurunkan kuasa daripada wali-wali hakim ni, mengkahwinkan kan. Itu dalam bab ibadah, dalam bab syariah lah kan. Itu juga dalam bab kehidupan kita ni kan. Allah Ta'ala bagi dia mandat, jadi digunakan sebaiknya untuk ke arah kebaikan lah kan. Untuk berdoa Covid. Betul lah, kalau boleh semua tuan turun kan. Dalam bab salah Covid ni semua kena turun. Betul lah, kalau Jumaat hari yang terbaik kan, sebab sembahyang hajat, kita bermunajat ramai minta Allah Taala bantu. At least kampung kita, Korea kita ni terselamat daripada perkara-perkara yang tak dielakkan. Lebih kalau nak berlaku juga macam mana kan, itu kehendak Allah Taala lah. Okey, baik. Kita berhenti rehat sekejap. Ada soalan nampak rayanya? Okey, masya-Allah. Abdul Aziz Abu Husna, Ustaz Aziz. Apa khabar Ustaz Aziz? Semua okey Orang yang kurang berzikir tapi selalu maki hamun. Orang yang kurang berzikir tapi selalu maki hamun, mencela dan memfitnah, akan menzahirkan kata-kata yang biasa disebutnya bila ditimpa musibah dan kesusahan. Betul orang yang kurang berzikir. Bila kurang berzikir tuan-tuan, jadi bila ditimpa musibah tu, kita akan nampak apa dia keluar dari mulutnya. Macam orang biasa juga. Orang yang biasa mencarut, dengan izin mencarut, bahasa cuba dia terkejut, apa dia keluar kan? Dia keluar benda-benda yang tak baik lah kan. Sebut benda-benda yang agak memalukan lah. Kenapa dia macam tu? Sebab dah biasa. Ada orang pula, dia bila buat terkejut, dia istighfar, astaghfirullahalazim, dia orang tengok dia ni, jadi orang tengok apa yang terkeluar mulut dia, istighfar yang keluar. Mana itu mungkin tanda dia kerap istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu Allah. Jadi bila terkena musibah, astaghfirullah, keluar mulut astaghfirullah. Sebab itu latihan. Sebab itulah kita suruh latihan la ilaha illallah tu kan. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita dah bincang dalam kitab ni kan. Banyakkanlah sebut la ilaha illallah 30 kali, 50 kali, 100 kali. Sebab bila akhir kalam esok, biiznillah kita mampu menyebut la ilaha illallah. Dan Nabi kata, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Itu yang kita ingin dapatkan, dambakan. Jadi banyakkanlah kita istighfar. Baik. Ya Puan Kamaran Ali, waalaikumsalam. Kau masuk ya. Baik. Adakah orang yang zuhud itu orang yang sentiasa berzikir lidahnya, tapi biasa juga mencaci maki orang lain, atau berakhlak buruk di lidahnya, atau berdosa? Medsos dalam sosial. Okey, sebenarnya orang yang okey, antara tanda amalan kita diterima adalah akhlak. Akhlak. Kalau kita masih lagi menyebut perkara-perkara maki, mencela orang, mengumpat orang, dan kita beramal soleh, kita bimbang amalan soleh itu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tanda amalan soleh diterima oleh Allah Ta'ala, kita baik akhlaknya. Dia macam buah. Jadi mana kita beramal kan, kita berusaha, kita berilmu, kita berusaha, kita beramal, hasilnya akhlak. Gitu. Hasilnya akhlak. Macam kita belajar ni kan. Ada orang belajar dia, ada orang puasa, ada orang semayang, tapi
Mulut dia tu, ada, memang ada. Ni memang betul Ustaz Aziz. Memang. Ni saya banyak pengalaman kan. Dia kadang-kadang dia jadi Bilal, kadang jadi imam. Bagus pada hafalan yang baik. Tapi bila kita cakap dengan dia tu, ada benda yang kita sepatutnya bukan itu yang dia cakapkan. Bukan itu yang dikomplainkan. Itulah. Sepatutnya gitu. Jadi betul lah kata ulama, ilmu amal tu hasil kalau diterima, buah dia akhlak. Buah dia cantik. Senyum, suka bantu orang, kan? Suka tolong, orang suka, kan? Jadi itu maksud dia kan, mana? Jadi betul kan orang zuhud. Orang zuhud ni gitu juga. Orang zuhud ni adalah orang yang berakhlak lah. Kan? Hasil daripada amalan soleh yang Allah Ta'ala terima. Kalau caci maki tu, sepatutlah Nabi pernah bersabda atas saya, bukanlah orang yang melaknat tu laisal, bukanlah orang beriman tu orang yang melaknat. Orang yang ada iman ni dia takkan melaknat orang, mencaci orang. Melainkan mungkin iman dia lemah masa tu. Sepatutlah sekiranya kita berlaku, kita cepat-cepat istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Jadi kita minta, mungkin kita buat salah, kita bukan perfect, tapi beza kita dengan orang yang asi, kita cepat minta ampun kepada Allah Taala. Kita rasa menyesal, tak ada bagi idea pada kita, awak ni salah ni. Kita pun terfikir, mungkin aku ni ada salah juga. Gitu. Mungkin dia salah tapi aku pun ada salah juga. Ya. Ataupun mungkin ada benda hikmah yang Tuhan suruh belajar dengan kejadian ni. Jangan nampak salah orang je. Sebab itulah 5 orang yang kita disuruh jauhi. Ulama' ada kata, dan ni saya petik sikit kata ulama'. 5 orang yang kita disuruh tidak berkawan dengan dia, ataupun kita kalau kita tinggalkan dia, tak rugi. 5 orang saya cuba share. Cuba catat sikit 5 orang. 5 golongan yang mana kalau kita tinggalkan dia, kita tidak akan menyesal. Khamsatun fariqhum wala tandam alaihim. 5 golongan yang kita cerai dengan dia, kita pisah dengan dia, kita tinggalkan dia, kita tak akan menyesal. Man tarassada ghalatak. Itu. Man istarkhasa qimatak. Wa man hanat alaihi ishratak. Wa man tarakaka waqta shiddatika. Wa man istakthara alayka sa'adatak. Itu 5 perkara. Boleh catat. Buat quiz ni, boleh ingat sikit 5 golongan yang Allah Taala yang disebut oleh ulama, kita tak akan menyesal kalau kita tinggalkan dia. Yang pertama, apa dia? Orang yang selalu mencari salah kita. Kita jawab ni, awak ni salah ni. Ada je salah kita. Ada je salah kita. Dia tak ada salah. Hanya orang macam ni kita boleh tinggalkan. Maknanya kita akan menyesal. Yang kedua kata, orang yang merendah-rendahkan maruahmu. Rendah-rendahkan maruah kita. Orang dihina kita, dicaci kita. Jadi kita boleh tinggalkan dia. Tak rugi. Orang yang menyebabkan kehinaan kepadamu jika bergaul dengan dia. Bila kita bergaul dengan dia, kita akan dihina. Kita dihina. Level-level tinggi lah orang ni contohnya. Orang yang meninggalkanmu pada waktu susahmu. Nampak? Itu yang nak kata. Masa kita susah, dia tinggalkan kita. Masa kita senang, dia datang. Maknanya kan. Itu lagu apa tu? Ada satu lagu tu kan. Bila senang, dia pun datang, bertandang. Bila susah, dia tinggal. Itu kawan yang kita kena hati-hati dengan dia. Baik, orang yang minta secara berlebihan pada waktu senangmu. Ada juga yang berlebihan minta. Kita belanja lah apa semua, minta lebih. Minta nak lebih. Kita memang senang, tapi dia seorang dia nak lebih. Jadi itulah 5 golongan yang nak kata hati-hati, supaya kita hati-hati bergaul lah dengan dia. Dan kalau kita tak kawan dengan dia pun, sebenarnya tak ada masalah. Takut kita kawan lagi teruk kita. Kita jadi down pula kan. Asyik-asyik kena mental dengan dia. Contohnya.
Ustaz ulang semula. Okey ulang balik. Jap, ada tak kalau boleh saya share dah ni Baik, saya cuba check, saya share dah tu. Tak ada dapat. Saya letaklah ni senang supaya ajar semua, perempuan semua dapat simpan dengan baik. Okey ada. Okey, saya copy je dalam ni. Senang. Control C. Okey dah. Okey ada kan? Ada Nur Latifah alias. Tengok situ ada. Ibu ayah sangat istiqamah dalam ibadah dan Al-Quran, tapi anak-anak dan cucu tak mahu mengikuti kedua bapanya. Adakah itu sebagai satu ujian atau hukuman balasan dari Allah? Bagaimana ya? Okey, pertama sekali kita kena husnuzan dengan Allah Taala. Husnuzan dengan Allah Taala. Yang kedua kita kena beritahu kita ni tak mampu. Yang mampunya Allah. Kita tak akan ubah takdir. Yang tahu takdir Allah. Sebab itulah ayah, ibu, datuk, nenek disuruh memberikan peringatan. Nampak kita tak boleh ubah. Kita hanya menyampaikan. Nabi menyampaikan dalam satu kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ketika mana kaum Madian. Nabi Syuaib kaum Madian. Kaum Madian mempertikaikan Nabi. Kan tak sebulu dengan apa Nabi buat. Allah jelaskan dalam Quran dan ayat 86 silapnya. Allah Ta'ala beritahu bahawa Nabi Syuaib ni dia menyampaikan je. Dia menyampaikan. Dia bukan pengawas. Kan? Dia bukan pengawas. Kita ni ayah kita ni ada benda yang kita boleh beri ingat. Kita tak boleh ikut dia kan 24 jam. Dia keluar dia ke mana tak tahu. Dalam rumah boleh lah, dalam rumah. Dia pun macam-macam ada handset semua kan, tak tahu benda dia buat mana. Jadi kita hanya beri. Mana tadi Puan Azizah kita terus memberi peringatan. Sebab bila kita redha itu ujian dan dia menambahkan pahala kita. Sebab redha lah kan. Bukan balasan insya-Allah cuma janganlah buruk sangka mana. Tapi mungkin kita ada kelemahan masa muda dulu kan. Kita lemah. Kita lihat ni masa tua-tua buat rajin nak Quran contoh. Kan masa muda dulu kan kita kan nakal-nakal sikit kan. Ada hikmah dia kan. Ni ada kawan saya dia lepas masuk subuh jumpa saya, dia kata ustaz, saya ni dia kata masa umur saya 30-an dulu. Sekarang dah 60-an, umur 50-an, 60-an ada pencen. Saya ni banyak tinggal solat kata bentar. Saya ni banyak tinggal solat. Apa sebab hari ni ustaz saya akan qada. Waktu duha ke atas lepas zuhur tu saya qada. Saya macam mana dia buat qada waktu tu. Dan dia sembahyang sunat juga, sembahyang duha apa semua. Saya tanya dia bila sampai bila nak qada saya tanya. Sampai saya mati tu ustaz. Masya-Allah ni. Itu bagus sangatlah. Soalan dia apa soalan dia? Soalan dia kata ada ustaz cakap. Ni ustaz YouTube ke ustaz tak tahu. Ada ustaz cakap saya ni berhutang dengan Tuhan hutang yang wajib dibayar. Jadi saya tak boleh semayang lain daripada semayang fardu yang saya kena qada. Saya tak boleh semayang sunat. Macam mana ustaz? Kan dia mati. Dia buat semayang sunat kan, dia buat semayang malam tahajud. Tapi ada ustaz kata tak boleh. Saya kata dalam fiqh ni banyak pendapat saya kata kan. Dalam fiqh ni dia banyak pandangan. Dia tak macam akidah yang fix pandangan satu je kan. Tapi dalam bab fiqh ni dia banyak pandangan. Kita pula boleh tengok pendapat-pendapat yang mana. Dan saya berpendapat. Dan saya pula. Saya pendapat saya kata tak ada masalah, boleh. Kita yang wajib kita teruskan. Kita niat yang wajib teruskan. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita niat tu Allah Taala bantu kita. Kita niat nak ganti. Dalam masa yang sama kita pun berhajat juga kan. Kita nak juga aksesori ni. Contohnya nak juga semayang yang 10 rakaat mahligai di syurga tu kan. Kita nak juga semayang yang Tuhan kata diharamkan wajah dalam neraka.
Kita nak semayang macam malam qadar kan, lepas isyak tu. Itu kita tahu, kita nak. Takkanlah kita terhalang sebabkan hutang yang besar tu. Saya kata yang tu buat terus, yang sunat buat juga. Tak ada masalah insya-Allah, sebab yang beri reward ni Allah Taala. Kan, yang beri reward ni Allah Taala. Itu okeylah ustaz, saya buat lagi tu. Nampak concern kan. Betul lah. Jadi kita tanyalah kan. Sebab itulah fiqh ni dia kena banyak tanyalah tuan-tuan. Tanya ustaz ni yang macam saya, soalan saya tadi kan. Mungkin orang lain pandangan dia kan. Sebab benda-benda fiqh ni dia dibenarkan banyak pandangan. Dia dengar. Dia tidak macam fix satu pandangan saja. Itu usul fiqh lah. Sebab tu dia pemahaman. Okey, kita berhenti rehat sekejap boleh saya pun dah low tu. Berhenti rehat sekejap selama 5 minit. Boleh sampai pukul 10 lah kita mula semula Okey, nanti kita tengok soalan. Wallahualam. Bateri.
Okey, 11 minit InsyaAllah sambung lagi. Kat mana dia berhenti? Okey, baik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah. Okey, baik Okey. Okey, jadi jangan bersedihlah Puan Azizah InsyaAllah Allah Taala tahu niat kita. Teruskan beri berdoa pada cucu-cucu yang tercinta Mudah-mudahan Allah Taala berikan jalan keluarnya kan. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah Taala akan buka jalan keluarnya dari hajat-hajatnya. Semai hajat je, semai hajat banyakkan semai hajat. Minta cucu-cucu kita ni berubah insya-Allah. Okey baik, sambung yang tadi tuan-tuan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik. Maka ajaib ni ajaib ialah karamat yang dimuliakan oleh Allah Taala pada akan hamba-Nya seperti menjadikan hartanya berkat. Sehingga yang sedikit menjadi banyak. Yang sedikit menjadi banyak. Betul kan begitu kan? Dan yang sedikit menjadi banyak. Berkat ni apa? Berkat ni yang sikit menjadi banyak. Mula keberkatan kan. Senyum. Senyum tu pun berkat kan. Berkat senyum, kita senyum pada orang tu langsung senyum balik kan. Dia dah mula keberkatan. Dia mula berkembang. Itu maksud dia. Jadi karamah yang dimuliakan oleh Allah Taala kami seperti menjadikan hartanya. Ni contoh. Tadi saya contoh tadi yang Umar tadi kan. Yang ada contohnya juga dia kata menjadikan hartanya berkat sehingga yang sedikit menjadi banyak. Sikit asalnya jadi banyak. Berkat ni harta yang berkat sikit cukup. Sikit boleh jadi banyak. Gitu Dan mencukupi untuk orang yang ramai. Memudahkannya memperoleh wang dirham atau dinar atau selainnya yang ia hajatkan. Itu berkat. Nampak keberkatan kan. Bisnes dia kecil-kecil tu, jadi besar kan. Sebab ada unsur keberkatan, keuntungan yang berkat kan. Itu yang kita nak jadi macam itulah. Tapi itulah berkat tu kita makin dekat dengan Tuhan lah kan. Kalau untung banyak pun makin jauh dengan Tuhan tak semayang, itu bukan berkat, itu bala namanya Okey. Dan mencukupi untuk orang ramai, mudahkan ia memulih wang, dirham dan atau dinar dan selainnya yang ia hajatkan. Tetapi syarigilah tidak melakukan ketaatan kerana bertujuan demikian. Janganlah kita buat taat sebab itu. Kenapa kita taat? Sebab nak bisnes tinggi. Niat kita, aku ni nak bisnes aku bagus. Aku nak sembahyang, aku pun sembahyang jemaah ataupun derma. Bukan macam itulah Sebab bila kita buat ketaatan ni memang kita buat kerana Allah. Bukan sebab-sebab tadi. Bukan sebab-sebab tadi. Ada orang buat cerita dalam TV ke dalam apa, dia buat iklan kan, maknanya ada dua kedai. Satu kedai, ada dua kedai makan di R&R Satu kedai ni nampak pelanggan dia ramai, dia pun bisnes dia bagus kan. Dia pun dah tukar kereta kan contohnya. Yang ni bisnesnya turun naik, kadang okey kan tak okey. Lepas tu dia tanya pada orang tu, encik macam mana encik punya kita sama je, niaga lauk-lauk semua sama je, kenapa encik? Lepas tu dia pun tunjuk dalam iklan tu, dia pakai jubah, pakai songkok, dia pergi masjid. Maknanya nak tunjukkan bahawa bisnes dia ni berkat kan. Maknanya dia mengunjungi masjid, dia berdoa kepada Allah Taala. Yang ni mungkin sembahyang lambat apa semualah. Itulah dalam iklan tu maknanya beritahu je unsur keberkatan lah saya rasa okey, iklan tu okey tak ada masalah. Cuma bila kita buat ketaatan tu bukan sebab nak bisnes. Gitu. Ulama dia jaga-jaga itu Saya kira tidak melakukan ketaatan kerana tujuan tadi. Jika ia bertujuan demikian, saya ia termasuk dalam keadaan syirik khafi. Dia buat bukan kerana Allah, tapi kerana nak untung. Dia tahu dia akan untung. Kan, macam syirik khafi ni maknanya dia solat tu bukan kerana Allah sepenuhnya, tapi solat tu ada sebab. Macam orang solat sebab ada mak ayah dia. Solat ada pak mentua dia. Solat ada beza solat ketika ada pak mentua dan tak ada pak mentua contohnya. Itu dibimbangi ada syirik khafi, maknanya dia menyungutukan ibadat itu pada benda lain.
Tapi dia panggil syirik khafi. Khafi ni yang tersembunyi, yang tak nampak. Melakukan tipu daya untuk mendapatkannya, wa iyazubillah. Nampak? Jadi ni kita kena hati-hati syirik khafi ni. Jadi bila kita buat ibadat, mesti buat totalkan Allah. Totalikan Allah. Semata-mata kan Allah. Bukan sebab sampingan tu. Contohnya kita sembahyang hajat. Kan? Sembahyang hajat tu kita kena pergi, aku sembahyang hajat ni kan Allah. Aku berdoa supaya anak aku lulus. Bila lulus jangan sebut kerana sembahyang hajat tu. Tapi kan Allah. Kan? Jangan sembahyang hajat kerana anak biasa saja kan. Maknanya. Tapi sembahyang hajat tu memang disuruh kita berhajat. Macam COVID ni. Betul lah, kami menggalakkan tuan-tuan sembahyang hajat setiap hari di masjid. Sekarang ni hampir semua masjid di Kuantan memang kita sembahyang hajat, sama ada daripada maghrib ataupun daripada isyak. Sebab kes-kes COVID lah kan. Mana ada orang yang setara dia kena COVID, yang kena bantuan pernafasan. Ada orang dia tak nak sembahyang hajat, dia biar je kan. Sebab dia tak rasa keluarga dia. Kalau saya tak ada kena pun. Jadi kita ni kita tempatkan diri kita pada orang yang memerlukan tu. Kan? Orang yang tolonglah sembahyang hajat. Ustaz tolonglah buat sembahyang hajat sikit Ustaz. Mak saya ni dah kena COVID ni, saya bimbang. Jadi bila kita dengar luahan macam tu, kita cuba tempatkan diri kita. Seperti kita membantulah kan. Sembahyang hajat, doa untuk dia. Siapa yang mendoakan rakan dia, maka Allah Ta'ala akan doakan dia. Itu maksud dia. Jadi janganlah kita kedekut tenaga kan. Kecuali lah kita ada hal kan. Takkan setiap hari ada hal sama. Ni kan. Jadi luangkanlah masa untuk bersolat hajat. Baik. Okey, sama-sama itu minai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu wajiblah di atas seorang murid mensucikan batinnya. Murid kita lah daripada yang demikian ketika berzikir. Wajiblah atas seorang murid mensucikan batin ni. Maknanya batin kita ni, hati kita ni kita sucikan. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bersihkan hati kita ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cubalah 1 kali wasiatkan 1 kali. 1 kali selawat, 1 kali la ilaha illallah, 1 kali istighfar. Amalkan untuk kita bersih hati ni. Hati tak boleh bersih dengan sabun macam baju Hati boleh bersih dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Maknanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Jadi kita bersihkan hati sucikan hati batinnya daripada demikian kerana ketika berzikir. Sucikan, wajib sucikan. Janganlah dengan zikir itu bertujuan selain mendapatkan keredaan Tuhan serta disingkapkan hijab dari hatinya. Janganlah berzikir sebab tujuan lain daripada dapat redha Allah. Kenapa? Apa tujuan ajar berzikir? Redha Allah. Sebab ada juga orang tanya, kenapa zikir banyak ni beribu? Supaya disingkap hijab. Supaya maknanya dapat benda-benda yang Tuhan bagi. Benda pelik-pelik Tuhan bagi. Minta nak jumpa dengan Nabi Khidir, zikir ni baca. Ada juga tuan dia benda tu Tuhan bagi je kalau kita nak. Kalau kita amalkan satu dan ialah ulama tuan, ulama dia berjumpa dengan Khidir, dia berjumpa dengan orang yang beri nasihat kan. Orang beri doa. Ada seorang syekh tu dia cerita ketika mana dia berzikir di masjid Nabi. Ada orang tu tidur tu, dia zikir, dia bangun tidur tu dia kata, "Cik, dia Syekh, mari sini jap. Syekh nak tak satu doa ni?" Dia pun nak lah doa apa, dia baca, dapat. Tak sangka-sangka ada orang bagi hadiah zikir kan, ada orang bagi doa. Itu pun mungkin sebab kita banyak zikir, Tuhan bagilah macam tu. Tapi bila kita berzikir, bukan itu kita nak. Setengah orang dia nak yang tu. Dia nak dapat something daripada zikir dia. Itu jangan buatlah. Kita berzikir, hati kita kerana Allah, lillahi ta'ala. Boleh insyaAllah. Yang dituntut daripada seorang hamba itu ialah mendirikan ibadat
dan menyerahkan segala perkara kepada Allah Ta'ala dengan bertawakal, termasuk tentang segala rezeki dari segi rohnya, seperti mana ia menyerah kepada Allah Ta'ala tentang segala rezeki daripada jasadnya. Begitu juga daripada jasadnya serah kepada Allah Ta'ala, begitu juga segi roh serah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang dituntut kita adalah ibadah, dan menyerahkan segalanya kepada Allah dengan tawakal, termasuklah rezeki rohnya, rezeki roh. Maknanya dalam keadaan kita beribadat, semayang, puasa, zakat, berzikir, bersedekah tu serah pada Allah. Kita buat redha Allah, cari redha Allah. Kan kata, aku ingin cari redha Allah. Tidak ada yang benda bahagiakan melainkan bila kita mati Allah redha. Maka kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu redha-Mu dan syurga-Mu. Nampak redha tu. Itulah yang utama sekali. Dan yang ini pula dia kata, yang dituntut kita ibadat. Ibadat tu dituntut. Kan dalam surah Toha tu, Allah nyatakan kan, wa'mur ahlaka bis-solah. Perintahkanlah kawan-kawan kamu mendirikan solat dan bersabar. Bersabar. Sabar. Beritahu Quran, sabar. Quran memang Quran yang payah baca lah, maksudnya kan, susah. Bukan senang. Kita ni sebab dah tua je. Memanglah dah tua, memang ingatlah Quran. Tapi kalau tua tak ingat lagi, teruk lagi lah kita teruk ni kan. Budak-budak muda yang susah lah nak ingat kan. Kita beritahu lah kan. Lepas tu kata wastabir kan, wa'mur ahlaka bis-solah wastabir alaiha. Maknanya perintahkan kawan-kawan kamu solat dan sabar. Suruh semayang, sabar. Suruh mengaji, sabar. Suruh buat baik, sabar. Sabar. Jangan putus asa. Kami tidak menteri rezeki pada kamu. Bahkan kami beri rezeki pada kamu. Dalam bab rezeki, serah pada Allah. Dalam bab ibadat, kita dituntut buat ibadat. Jadi istiqamahlah kita solat di masjid dan surau. Katanya lagi, mala yadkhulu tahtal khas, artinya mana yang tak terkira banyaknya. Inilah kiasan pada terlalu banyak. Terlalu banyak Allah Ta'ala bagi pada kita kan. Yang tak terkira banyaknya, itu sebagai kiasan, artinya terlalu banyak. Makna taufik ialah kuasa yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba-Nya untuk beribadat dan taat pada Allah. Maksud taufik. Taufik ni perkenan. Bila Allah Ta'ala perkenankan pada kita kan, maka kita akan dapat membuat ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Wa ma taufiqu illa billah. Tidak ada taufik melainkan daripada Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita wabillahi taufiq wal hidayah kan. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah kita dapat taufik. Taufik ni apa? Dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita beribadah dan taat pada Dia, semata-mata kerana Dia. Itu maksudnya. Dapat taufik. Hidayah dapat petunjuk. Kan? Tahu. Hidayah ni tahu dapat. Tapi taufik ni dia boleh buat. Dia boleh melaksanakan. Itu beza dia. Dia boleh berbuat ketaatan kepada Allah. Ibadat dan taat pada Allah. Dengan ada perkenan Allah Ta'ala pada dia. Baik, pengarang berkata lagi, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana wa hibbatana indal mauti natiqin bi kalimati syahadah. Bi kalimati syahadah aminina biha. Artinya kami bermohon pada Allah Ta'ala agar menjadikan kami dan orang-orang yang kami kasihi ketika akan mati nanti dapat menuturkan dua kalimah syahadat lagi mengetahui mengenainya. Ini doa dia. Kita minta kan. Kita minta, sebab itulah afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu kita mintalah kita dapat ucap dia. Natiqin ni yang dapat menutur dua kalimah syahadah tu. Alimina alaiha, dan dia tahu mengenainya tentang syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadah, dua syahadah. Maknanya dua kalimah syahadat, syahadatain, dua kalimah. Satu, nak saksi bahawa Allah Ta'ala itu tiada Tuhan selayak disembah melainkan Allah. Yang kedua, Muhammad itu pesuruh Allah. Dua.
terkandung dalam kalimah syahadah, syahadatain. Dan syahadatain ni ada tuntutan dia. Ada tuntutan yang kita kena buat sebenarnya. Baik, artinya pengarang mohon pada Allah Ta'ala agar memberi taufik. Taufik maknanya perkenan Allah menuturkan kalimah yang mulia ini ketika hampir akan mati. Minta Allah Ta'ala bagi taufik. Kita dekat mati, kita boleh berucap. Kerana pada ghalibnya ketika itu orang akan lupa. Biasanya orang akan lupa mengucap dekat mati. Lalai kenapa? Kesakitan. Sakit. Sebab sakit kita akan lalai. Aduh sakit kan, mengerang kesakitan. Jarang sebut Allah sakit ni, Allah ada. Tapi bukan semua orang kan. Betul kita kena praktis. Kan fa'lam annahu la ilaha illallah afdaluz zikri. Sebaik-baik zikir ketahuilah la ilaha illallah. Jadi praktis la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Practice make perfect. Ya. Praktis menjadikan kita sempurna kan. Kita cuba. Last kali kita berjaya tak contohnya kan. Jadi akhir kalam dapat kerana kita biasanya lalai masa tu, kita lalai dengan kesakitan kita kan. Yalah, terlupa. Dan dalam keadaan normal boleh lah cakap kan. Cuba dalam keadaan yang tersesak. Boleh tak? Kalau boleh, you are the best. Maknanya. Okey, baik. Okey, tengok ada apa tu. Ada soalan tu saya check balik. Saya check sikit ni kita punya chatting. Abdul Aziz, zikir harian istighfar 300, tahlil 300, selawat 300. Ya betul. Ni zikir harian ni. Itu pun tak teramal Ustaz. Itu pun dah tak mampu nak amal. Banyak dah tu. Kan? Cuba konsisten istiqamah tuan-tuan. Doanya mula daripada ayat mana Ustaz kalau nak berdoa? Doanya mula daripada ayat mana? Doanya mula daripada ayat mana? Mana satu ayat mana? Bermula ayat mana doa? Doa dah tu. Doa ni doa biasalah. Doa ni apa-apa boleh. Apa-apa doa bagus semua. Doa wabak ke, doa apa yang baca lepas sembahyang tu, tak ada masalah doa. Cuma niat. Niat kita. Kalau kita baca doa wabak, niat kita nak Allah Ta'ala hindarkan kita pada wabak. Kalau kita baca doa hajat, kita doa ada hajat. Ya Allah, aku berhajat. Nanti kita lah kan, kita berniat tu. Niat doa tu. Niat doa tu atas tengok main mana. Kalau doa lepas sembahyang biasa tak ada masalah lah kan. Kalau kita ada hajat, doa hajat je lah. Okey, baik tu je. Okay. Baik, kemudian kita sambung sikit lagi. Kita ada lagi berapa minit ni InsyaAllah lalu 10 minit lagi. Mana tadi kita berhenti? Okey, sakit. Okey, dalam keadaan sekarang ni kita cerita tentang sakaratul maut kan. Dia suruh kita dekat-dekat meninggal dunia, kita kalau boleh bersebutlah natiqin la ilaha illallah ataupun syahadah Dalam keadaan demikian, syaitan datang untuk menyesatkan orang mukmin. Ni saya pernah cerita kan, maknanya dalam kitab-kitab lama tu ada cerita. Bila kita dekat dengan nazak, kita akan diganggu oleh syaitan. Syaitan datang tujuan apa? Menyesatkan orang beriman dengan menyamar sebagai ibu bapa. Ni banyak yang kita sebut. Antara cabaran dekat sakaratul maut, datangnya syaitan atas izin Allah lah berlaku ni yang menyerupai ibu bapa kita. Cuba bayanglah, ibu bapa dah meninggal lama dah. Tiba-tiba kita dalam tu, kita nampak dia datang. Dan juga kekasihnya yang sudah mati terlebih dahulu, ataupun kekasih dia yang dia cintai. Dan setiap orang berkata, dan setiap mereka berkata, siapa yang menyamar tadi? Penyamar-penyamar di kalangan syaitan tu akan berkata, kami telah diterima oleh Allah dengan menganut agama begini-begini. Dia promosi. Aku ni, ayah dah terima dah. Ayah, Allah dah terima dah sebab menganut agama sekian-sekian. Contohnya. Oleh itu, matilah engkau lah agama tersebut. Dia kata, kalau itu marilah jangan kita mati sekali. Mati atas agama tu, agama yang sesat tu. Dia akan suruh kita. Setan ni kerja setan ni. Tuan-tuan, setan ni licik. Setan ni licik sangat. Kita tak mampu kadang-kadang. Lepas tu lah kena ada ta'awuz tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan daripada syaitan ni rajam, barulah kita dapat perisai daripada syaitan. Baik, sambung tadi. Kami telah diterima oleh Allah Ta'ala menganut agama begini-begini. Oleh itu, matilah engkau atas agama tersebut. Dia suruh kita mati atas agama tersebut. Agama sesat tu. Orang yang dikenaki Allah Ta'ala akan mati atas agama Islam. Orang yang dikenaki
Allah Ta'ala dia akan mati Islam, dia tak akan mengikut sama sekali ajaran sesat itu, kerana ia tetap dengan agama Islam. Nampak? Maknanya kalau Allah Ta'ala bantu kita, ada orang yang Tuhan tolong, dia bantu kita, mungkin sebab dia mengamalkan ketaatan pada Allah, Allah tolong dia, Allah kendaki dia mati dalam Islam, maka dia tak akan mengikut apa yang disebut oleh syaitan tadi. Kerana dia tetap dengan agama Islam. Itu contoh. Okey, selepas itu disuruh Jibril menemuinya. Selepas tu orang Ta'ala suruh Jibril temunya orang tadi tu, orang yang selamat tadi tu. Orang yang Tuhan nak jaga dia, walaupun dia dihasut oleh syaitan, dia tetap juga pegang pada Allah Ta'ala. Jadi malaikat jumpa dia, ni Jibril. Menemuinya dan menyapu mukanya. Menyapu muka orang tu, menyebabkan orang tu tersenyum. Dia senyum. Mana orang terselamat tadi kan, dia tersenyum. Sapu muka, dia pun tersenyum. Ya. Jibril berkata padanya, wahai si Anu, tidakkah kau mengenali aku? Dia kata, wahai si Anu, kamu tahu kenal aku? Akulah Jibril yang semua yang datang padamu sebelum aku adalah seterumu di kalangan syaitan. Sebenarnya kata selain pada aku ni Jibril. Selain pada aku yang datang sebelum ni, semua tu adalah seterumu di kalangan syaitan. Syaitan datang macam ayah kita, datang macam mak kita, datang macam isteri kita, suami kita kalau meninggal awal. Kan, datang. Ni kisah dia nak beritahu kita ni supaya kita prepare lah. Matilah kamu mengikut agama yang hanif dan syariat jaliyah. Matilah keadaan agama yang hanif, agama Nabi Allah Ibrahim ataupun agama Islam lah. Dan syariat yang jaliyah, syariat yang adalah jelas, nyata, syariat Islam lah. Tiada yang lebih dikasihi kepada orang yang mati seperti kedatangan Jibril ini. Itulah yang paling seronok sekali, time Jibril datang. Sebab itu dah menunjukkan bahawa dia telah berjaya. Jibril datang, dah berjaya. Nabi SAW telah bersabda sepatutnya hadis, la ilaha illallah wa hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Artinya la ilaha illallah adalah kotaku. La ilaha illallah kotaku. Barang siapa yang masuki kotaku, nescaya ia aman daripada azabku. Itu tadi kena banyakkan menyebut la ilaha illallah. Antara jaminan orang tu ke syurga, dia dapat menyebut la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Dapat. Selain daripada tu tak ada jaminan. Yang keduanya orang yang ada ciri mati baik kan, husnul khatimah, itu dahi dia berpeluh. Peluh dahi dia. Peluh bukan sebab hujan peluh panas, tapi peluh sebab Allah Ta'ala bagi peluh kan, sebagai tanda dia. Tanda dia. Kata ulama sebab dia masa dia muda tu, dia mencari yang halal kan, cari produk yang halal, berusaha bersungguh-sungguh. Itu yang berpeluh sebab amalan soleh yang dia buat di muka bumi itu banyak. Itu penting nak kita faham lah. Okay, baik. Dan yang hadis di bawah tu pun cerita sama juga. Man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya daripada dunia ni, sebelum dia meninggal dunia, la ilaha illallah, maka masuk syurga. Baik, ada hadis pula, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah haramahu Allah 'alan nar. Siapa yang akhir percakapannya la ilaha illallah, saya diharamkannya oleh Allah daripada api neraka. Akhir percakapannya. Okey. Dan sabda Nabi lagi, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu laisa muslimun yaqulu laha illa anjathu minan nar. Okey. Yang bawah tadi tu dia kata siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka diharamkan masuk neraka. Baik, kemudian Nabi sabda lagi, lakinu, ajarilah orang yang hendak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Dekat mati kita ajar la ilaha illallah. Sesungguhnya tiada orang Islam yang mengatakannya ketika hampir mati, melainkan ia menyelamatkan daripada api neraka.
kan. Maknanya siapa yang cakap itu dekat-dekat hampir mati, melainkan dia dapat selamatkan daripada api neraka, insya-Allah. Maknanya Nabi suruh ajar kan. Kita ajarkan Allah la ilaha illallah dekat mati fa innahu laisa muslimun yaqulha illa al-anjad. Maknanya insya-Allah Allah Taala berikan bantuan kita sebab itulah. Dengan la ilaha illallah tadi. Kita banyakkanlah kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah Taala bagi keberkatan kepada kita. Jadi saya kata kita berhenti sini dulu. 333 atas sekali tu. Insya-Allah tanda situ 333 ulang balik dan sabda. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi mudah-mudahan apa kita bincang pada hari ini mendatangkan kepahaman, sedikit kepahaman atau banyak kepahaman yang baik boleh kita praktikkan kepahaman tersebut, khususnya pada zuhud tadi. Zuhud banyak jenis zuhud ni nanti kita cuba kuis sikit kan, tengok tentang ni insya-Allah biiznillah. Okey, sekarang itu dulu. Kalau ada soalan practice make perfect. Betul-betul. Banyaklah banyakkan zikir sampai termuntah, sampai darah ada. Kalau belah tangan tu darah ada la ilaha illallah, tu banyak zikir. Tapi ingat, hati-hati zikir kerana Allah, bukan zikir kerana nak something yang tersirat, nak mimpi apa semua tu. Itu elakkan sebab itu ada unsur-unsur yang tak betul. Jadi aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa untuk memberkati majlis kita ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Allah. Dosa kaum kerabat kami, Allah. Ya Allah, dosa muslimin dan muslimat, kekasih kami, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, mudahkanlah ilmu yang kami pelajari ini, Allah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa qur'ana innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah jumpa lagi pada minggu depan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.